Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, rakan-rakan saya, ibu bapa dan para penonton yang saya muliakan sekalian. Tuan-tuan dan puan, kita sudah berada di peringkat akhir membincangkan tajuk Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Tuan-tuan dan puan, orang Islam, orang Melayu kena baca buku ini. Orang Islam, orang Melayu kena dengar tip ini. Orang Islam, orang Melayu kena lihat video ini. Orang Islam, orang Melayu kena dipahatkan dalam kepala, jatuhkan dalam hati, mengenai ilmu untuk melahir mendidik anak-anak yang pintar, yang cerdas. Orang Melayu, orang Islam kena pintar. Orang Melayu, orang Islam kena cerdas. Anak-anak kita nanti kena menguasai seluruh lapangan. Seluruh lapangan. Di angkasa ada anak kita pintar, cerdas dia. Di laut ada anak kita nanti. Di dasar laut pun ada anak kita nanti menggunakan kebolehan saintifiknya untuk meneroka dasar laut. Tuan-tuan, di atas darat anak kita ada. Di pengajian tinggi anak kita ada. Di kilang-kilang besar, tempat-tempat manufacturing, benda-benda yang diperlukan oleh manusia moden sekarang ini, anak kita ada. Dan anak kita mengetuai fabrik-fabrik dan kilang-kilang tersebut. Di tempat kajian-kajian saintifik. Sampai ada roket-roket untuk meneroka udara di sana. Ke ruang angkasa, anak kita ada di sana, tuan-tuan dan puan. Inilah antara caranya yang kami di IMR Network ini, Islam, Melayu dan institusi raja, berusaha siang malam pagi petang menghidangkan sesuatu untuk kebaikan bersama. Antara kebaikan itu tidak lain dan tidak bukan ingin melihat bukan anak saya saja, anak tuan-tuan seluruhnya, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dapat menggantikan generasi saya. Tentunya generasi saya akan pergi digantikan yang baru. Yang baru harus lebih baik daripada yang menyusul. Yang menyusul pun lebih baik daripada yang ada sekarang. Yang menyusul kemudiannya akan lebih baik daripada yang menyusul sebelumnya. Inilah yang patut dilakukan dan saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi rempah ratus kepada perjuangan kita. Saya boleh cerita tentang diri saya saja, tuan-tuan. Alhamdulillah. Anak-anak pun bolehlah katakan semua masuk universiti dan sebagainya. Cukuplah agaknya bagi diri saya. Tapi tuan-tuan, tak cukup lagi. Saya pun perlu. Kalau ada ilmu sedikit. Saya tak mengatakan saya menguasai ilmu ni. Tidak sama sekali. Sikit ilmu yang ada. Saya nak sebar-sebarkan kepada teman-teman. Macam mana cara menyebarkan? Saya tulis buku, tuan-tuan dan puan. Macam mana cara menyebarkan? Saya tulis buku mengenai teknik mendidik anak-anak yang bermasalah. Ni, teknik mendidik anak-anak bermasalah. Setelah saya melihat anak-anak Melayu penuh dengan masalah, maka saya memberikan sedikit ilmu untuk menyelesaikan masalah. Dan sekarang kita pergi satu tingkat yang lebih tinggi lagi. Bagaimana nak mendidik, melahirkan anak-anak yang pintar, cerdas. Para penonton yang hormati sekalian, akhirnya bagaimana nak menjadi ibu bapa yang betul-betul mempunyai hala tuju, pemikiran, pengurusan yang paling cantik untuk melahirkan anak yang pintar, cerdas. Yang pertama sekali ialah ibu bapa mesti memupuk dan mencurahkan kasih sayang. Saya tak jemu-jemu, tuan-tuan dan puan. Sampai mati pun insya-Allah, saya harap nanti di pembaringan mati nanti mulut saya menyebutkan kasih sayang dan cinta. Kasih sayang saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasul, cinta saya kepada ibu bapa yang telah pergi, cinta saya kepada anak-anak saya dan akhirnya cinta saya kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, mendidik dengan menggunakan disiplin terkawal. Tuan-tuan dan puan, disiplin anak-anak. Orang Melayu minta maaf, saya anak-anak Melayu kurang disiplin. Saya dah perhatikan. Saya dah belajar sekolah rendah, saya dah belajar sekolah menengah, saya dah masuk universiti, saya dah masuk asrama penuh, tuan-tuan dan puan. Saya dah masuk sekolah pilihan asrama penuh. Saya dah pergi universiti, saya dah buat master's degree, saya dah buat PhD, tuan-tuan dan puan. Jadi saya nampak macam mana anak-anak Melayu. Saya nampak macam mana mereka belajar.
Saya nampak macam mana mereka menggunakan masa dan sebagainya. Dan saya nampak disiplin diri. Sangat kurang disiplin diri. Mudah sangat dipengaruhi tuan-tuan. Ajak ke sana, dia pergi ke sana. Ajak ke sini, dia pergi ke sini. Ajak berlepak, dia pergi berlepak. Walaupun ketika itu sepatutnya dia sedang menelaah pelajaran dia. Kemudian merangsang anak-anak supaya berjaya. Kemudian bersikap empati. Empati maknanya meletakkan diri kita kepada anak-anak. Pahami kepalanya, pahami otaknya, pahami jiwanya, pahami hatinya, pahami perasaannya. Kemudian menanamkan keyakinan dalam diri anak-anak. Orang-orang Melayu ni, minta maaf saya sebut orang Islam ni, kurang yakin diri. Kejap-kejap kata tak boleh, kejap-kejap rasa diri dia kecil sangat. Kalau suruh tuan-tuan, pengalaman saya, suruh bercakap di depan, orang putih berlari nak bercakap di depan. Anak Melayu berlari nak meninggalkan tempat itu, nak keluar daripada bilik. Takut nak bercakap di depan itu. Jiwa dia kecil, hati dia kecil, perasaan dia kecil. Pasal di rumah dia dihantui oleh ketakutan mak bapak. Mak bapak marah, mak bapak menggunakan kata nista, menghina dia, abang hina dia, mak hina dia, kakak hina dia. Akhirnya dia besar dengan kehinaan. Aku tak ada harga diri. Aku tidak ada kekuatan. Orang tak nampak kekuatan aku. Orang tak nampak kelebihan aku. Orang mencerca aku. Orang mencaci aku. Mana dia nak jadi pintar cerdas tuan-tuan dan puan-puan ya? Kemudian mendidik dengan menggunakan contoh tauladan. Kitalah sebagai ibu dan ayah yang profesional. Ada contoh, ada tauladan yang kita mesti berikan yang terbaik-baik. Contoh yang baik-baik, makan yang baik-baik, minum yang baik-baik, berpergian tempat yang baik-baik, kan? Ini dia. Bercakap yang baik-baik, merenung yang baik-baik, mimpi yang baik-baik. Ini yang ibu bapa kena buat. Kemudian menyediakan persekitaran dan ruang kepada anak-anak. Tuan-tuan, rumah kita macam mana pun insya-Allah. Selepas ini tuan-tuan, selepas ini rumah kecil macam mana pun ada library, ada perpustakaan kecil dekat rumah kita. Ada susunan buku-buku dekat rumah kita. Insya-Allah kalau ini ada suasana pembelajaran, ada mak bapak pegang buku, bapak pegang buku, mak pegang buku, mak bapak pergi library, mak bapak pergi library. Semalam saya menonton satu rancangan televisyen. Hadiah diberikan oleh Perpustakaan Negara kepada seorang anak Melayu, tuan-tuan. Dia antara yang paling banyak meminjam buku di Perpustakaan Negara. Mak dan bapaknya pun dipilih sebagai keluarga yang paling banyak menyimpan buku. Saya tengok anak-anak tu bila diinterview, tuan-tuan, punya pandai bercakap, petah bercakap. Pasal banyak membaca. Maknya pun banyak membaca. Ayahnya pun banyak membaca. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah ibu bapa, saya dah sebut tentang kasih sayang, saya dah sebut tentang menyemaikan kasih sayang, saya dah sebut tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam hal ini disiplin saya dah sebut. Mari kita menjadi ibu bapa berdisiplin, meletakkan asas-asas disiplin kepada anak-anak kita. Kemudian tu sentiasa merangsang minat membaca. Saya dah sebutkan tuan-tuan, minat membaca ni perlu sangat dirangsang. Minat membaca, mak membaca, kakak membaca, ayah membaca. Dan persekitaran kita adalah buku. Bangun pagi tengok buku, nak tidur tengok buku, baring-baring tengok buku. Di belakang kita dia buku, di depan kita buku. Kita sambung tangan kita di mana pun letak di rumah, kita dapati buku. InsyaAllah lah, dengan buku tersebut akan menambah lagi ruang-ruang untuk menjadikan anak kita pintar dan cerdas. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang akhirnya sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak kita, tanyakan tentang hal-hal mereka, tanyakan tentang kesulitan-kesulitan mereka, tanyakan tentang apa yang kita dapat lakukan sebagai ibu, apa yang kita dapat lakukan sebagai ayah untuk mengurangkan apa juga kesulitan yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan akhirnya tuan-tuan, kita tanamkan keyakinan kepada anak-anak. Saya dah sebut banyak kali dah. Confidence, self-confidence sangat perlu dititiskan kepada anak-anak kita. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan menyediakan segala kemudahan yang diperlukan, insya-Allah saya merasakan kemudahan ibu bapa. Sedikit yang kita ada, sedikit kemudahan yang kita berikan. Banyak yang kita ada, banyak kemudahan yang kita berikan. Tetapi kalau kita tak ada kemudahan ini, tak mampu, kita buat rangkaian, tuan-tuan. Rangkaian yang ketidakmampuan kita ini, orang ni buat sikit, orang ni buat sikit, orang ni buat sikit, sambung. Maka anak kita dapat yang ini sikit, dapat yang itu sikit, dapat yang itu sikit. Akhirnya, paling tidaknya 80% daripada yang diperlukan diperolehi dengan rangkaian yang sedemikian.
Tuan-tuan dan puan, saya ingin mengakhirkan perbincangan mengenai buku ini. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan boleh dapatkan buku ini pun baik. Saya merasakan ada cetakan baru kepada buku ini. Dan kalau tuan-tuan tidak dapatkan buku ini, dapatkan video ni, video yang kita terbitkan ini, insya-Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersama-sama dengan saya menerbitkan video ini, iaitu IMR Network yang menerbitkan video ini. Diharapkan tuan-tuan dapat bersama-sama menyebarkan seluas-luasnya video ini. Makin ramai orang Melayu Islam yang membaca, makin baik. Makin ramai orang Melayu Islam yang menonton, makin baik. Makin ramai orang Melayu Islam yang dibekalkan dengan ilmu kemahiran sedemikian, insya-Allah kesannya mungkin dirasai 5 tahun daripada sekarang, 10 tahun daripada sekarang, ataupun 100 tahun daripada sekarang. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.